قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إمام الدين. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Nazim, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Nurul Islam, rakan-rakan susa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari zaman ni tuan-tuan, kalau kita tengok segi sehari semalam tu tempat tetap 24 jam. Kat mana tuan-tuan pergi sekalipun, dia tak akan jadi sehari semalam tu 12 jam, 8 jam tu, tak ada. Baik pergi ke India, ke Auckland ke apa, hanya saja pengalaman saya pergi ke New Zealand dulu. Waktu tu waktu musim panas, jadi siang dia panjang, malam dia pendek. Malam dia tu saya tengok pukul 8 malam orang tengah berjoging. Sedangkan kat sini pukul malam tu isyak, dia kat sana tengah berjoging. Tapi tetap sehari semalam tu 24 jam. Saya seketika waktu di India, musim sejuk, malam dia panjang, siang dia tu pendek. Puaslah tidur. Dia begitu. Tapi tetap 24 jam. Tak kira lah kau musim panas ke musim sejuk, 24 jam. Namun tuan-tuan, bila yang dipanggil akhir zaman ni tuan-tuan, Nabi SAW mengkhabarkan setahun ini bagaikan sebulan, yang sebulan pula bagaikan seminggu, yang seminggu bagaikan sehari, yang sehari itu punya pantas sebagai kedipan api. Hari Jumaat sudah, saya teringat lagi Jumaat sudah, dicerita tentang khutbah itu tentang kelebihan hari Jumaat. Satu Selangor sama je lah. Kalau ada yang lain tu bermakna tu ada something wrong somewhere lah, dibuat sendiri lah. Kan, macam saya dulu tu ada buat sendiri tu, memang lagi pelainan tajuk kan. Tahu-tahu dah Jumaat lagi, kawan saya usut kan, tempoh hari baru kemas-kemaskan kalang kabut nak pergi haji, panggilan haji dapat. Dah bawa beg balik. Kejap sangat musim haji. Kemudian tempoh hari ini kita sama-sama meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Tahu-tahu dah sembelih lembu korban. Kejap je. Tuan-tuan yakinlah tuan-tuan bahawa sekarang ini kita dah nak satu Muharram nak nyambut kan. Tahu-tahu esok, tahu-tahu bulan puasa balik. Dia memang nak kiamat tu dah Nabi dah cakap. Dah cakap dah, memang begitu pantas masanya kita ni kalau tak ambil peluang, tidak mengisafi diri kita sendiri tentang perkara ini, masalah. Tuan-tuan yang mulia, saya tak nak bercakap panjang tuan-tuan, sebab ni pun kuliah subuh ni dia ramai yang bangun awal, jadi tahajud dan sebagainya, nak rehatkan diri. Hanya saya nak cerita pada tuan-tuan ni kisah Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah radhiyallahu anhu ni, kalau cerita tentang sahabat ni, dia ada dua perkara yang besar dalam kisah sahabat tu lah. Satu kisah yang masyhur berkenaan dengan Abu Talhah ni, dia masuk kebun dia. Bila masuk kebun dia, orang-orang yang warak ni, tak kira lah orang dulu ke orang sekarang, bila orang warak ni sembahyang Tuhan ni memang tak tinggal. Arwah mbah saya di kala tu orang ramai jahil, orang perempuan tak pakai tudung. Saya pergi sekolah waktu saya zaman sekolah rendah dulu, pakai seluar pendek. Bukan seluar panjang ni baru beberapa hari. Ini budak-budak ni kayaknya tahu ni yang dulu pakai seluar pendek, budak-budak pakai skirt. Tahun yang dipanggil orang pakai tudung ni, dia pertengahan 70-an. Baru orang pakai tudung, kalang kabut orang kata dakwah dulu, orang tak pakai tudung, jangan nak temerang lah. Tapi arwah mbak saya tu, dia setiap kebun yang dia pergi ada pondok, ada kolam. Kalau tuan-tuan pergi ke Laman Nusa Homestay tempat saya tu yang ada kolam mandi tu, itu memang tempat asal arwah Datuk saya buat lah tu. Jadi sebagai kenangan saya beritahu abang-abang saya daripada saya, inilah yang arwah mbah buat, saya buat betul-betul. Jadikan kolam mandi. Jadi arwah mbah saya dulu,
Dia ni bila pergi kebun gitu, dia ambil wudu, sembahyangnya kat pondok. Pondok tu tempat rumah saya sekarang. Memang tempat dia dulu duduk kat situ. Jadi ya Abu Talha ni sahabat, sedangkan Mbah saya ni bukannya sahabat pun boleh buat amal yang sama, apatah lagi sahabat. Jadi Abu Talha ni dia pergi kebun, nak usahakan kebun. Nah, dia pun dilaksanakan perintah Allah, fantasiru fil ard. Allah Ta'ala cakap, bertebarlah kamu mencari kurnian Allah. Perintah Allah. Bukannya kerja ni bukan perintah Allah. Kerja ni perintah Allah. Bertebaran ni mencari sumber rezeki ni perintah Allah. Maka Abu Talha pergi kebun. Jadi dalam solat itu tak dikabarkan lah, mustahil lah solat fardu. Sudah tentu sembahyang sunat nafil. Dia solat. Bila solat ni, mata dia tengok buah-buah ranum ni. Kalau kat sana tentulah dia tentu buah kurma. Takkanlah kat sana buah durian pula. Jadi bila dia tengok buah ranum, aku ni rakaat pertama ke rakaat kedua? Rakaat kedua ke rakaat pertama? Lupa. Jadi ni tak boleh jadi ni. Buah-buah ni semua ni kerana melalaikan aku daripada solat sehingga aku lupa rakaat. Kebun itu tadi diinfakkan di jalan Allah. Tak tahulah tuan-tuan ni yang bernama motor kan. Bila motor sembahyang sunat, motor aku kunci ke tak kunci ni? Kunci. Tak apalah bagi pada Nur Halim lah, sebab motor aku ni imam tu kan, yang motornya cantik kan. Tuan motornya cantik lah. Kelalen sembahyang, kat kenang aku lah, kat gemong jangan lah. Isang gawi-gawi. Tapi Abu Talha buat begitu. Maka satu ketika pula, satu kisah masyhur yang lain, Abu Talha ni duduk temenung. Duduk temenung macam ni temenung. Dia dibeli duduk temenung, bukannya kiki, itu namanya ketawa. Kalau kiki itu dah bunyi putih anak pula lah. Bermakna bila temenung lah. Sunggul. Orang berwajah sunggul. Kau ni kenapa ni kan macam mati bini je. Sunggul macam mati bini, sunggul lah. Maka bila dia tu sunggul ni tadi, dalam keadaan dia tu temenung, maka ditegur dengan Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Talha, kau ada masalah keluarga ke? Kelahi dengan bini ke? Kata Abu Talha, tidak. Aku tak ada apa masalah dengan keluarga. Datuk kau nampak sunggul ni apa halnya? Sahabat-sahabat kan, kau dia ada masalah ke? Ada hutang banyak, alung cari ke? Gitulah. Jadi kata Abu Talha, tak ada apa-apa masalah. Cuma aku ni, Rasulullah SAW pernah cakap pada aku, kalau sekiranya aku mengakhiri satu dengan kalimah ini, nescaya aku akan mendapat kesenangan abadi di dalam akhirat. Pula Nabi SAW dia tidak menceritakan apakah kalimah itu, dilalahnya Rasulullah ni diwafatkan oleh Allah. Jadi dia masuk dia tu dibagi satu perkara oleh Nabi SAW, satu benda yang subjektif. Macam contohnya saya bagi tahu pada tuan-tuan lah, apa namanya, kalau ditakdirkan kau nak kaya, kau ambil benda ni kat sini ya, kat sini. Tapi kat sini tu tak dibagi tahu. Kau memang banyak betul lah duit kat situ, ada bond, ada saham, ada macam-macam. Kau tinggal ambil aja, kau letak naik signature kau boleh claim. Buat pertukaran di punya token ni, kau kaya raya. Tapi tak dibagi tahu. Contohnya gitulah. Nabi kau, bila kau dapat ucap kalimah ni, bila kau mati, roh kau akan diterima oleh Allah. Kau akan senang. Nabi SAW tak memberitahu kalimah tu. Dan kerana Rasulullah mengkhabarkan, Abu Talha pun takut nak tanya. Tak boleh salahkan Abu Talha. Kemudian bila macam tu dilanya, bila sampai satu ketika dia kayu ketun lah, kata orang Jawa ni. Apa je kalimahnya je. Kok bila kalau aku mati ni, kok dapat kesenangan, kok dilalanya tak sempat. Aku tanya Nabi, kok Nabi kok dah meninggal lah gitu, kok dah wafat, apa je. Kemudian dicakap dengan Abu Bakar, itulah yang membuat aku sungguh, yang buat aku ni temenung. Kok tak sempat tanya pada Nabi, Nabi dah wafat. Kata Nabi, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Allahu Akbar. Itu rupanya yang kau masalahkan. Itu pun aku boleh jawab. Jangan kau susah hatilah. Jangan kau susah hati kalau sekiranya kau dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Ketika akhir hayat, pasti kau dapat kesenangan. Itu kalimah tu itu dia. Walaupun Nabi tak akan bagi tahu bahawa itulah kalam yang besar yang pernah diajarkan kepada
bapa saudaranya Abu Talib tetapi tidak dapat diucapkan oleh Abu Talib. Jangan kau susah hatilah. Jadi tuan-tuan yang mulia, bahawa kalimah la ilaha illallah, maka perkara ini tidak Allah Ta'ala bagi pada semua. Begitu. Allah Ta'ala bagi hanya orang tertentu saja. Ramai yang saya berurusan dengan kawan-kawan pekerja saya dulu, Nada Raja. Nada Raja dulu dia kerja di Kuala Kubu waktu saya buat projek kan. Tak dapat kalimah la ilaha illallah. Rububiyah uluhiyah kan. Bila kita bertanyakan kepada orang kafir, siapakah yang menciptakan langit? Maka dia menjawab, Tuhan Allah, dia kata. Siapa yang turunkan hujan? Tuhanlah turunkan hujan. Dia bermakna segi uluhiyahnya, dia tetap mengakui yang mencipta segalanya Allah. Uluhiyah, rububiyahnya, tetapi dia menyembah selain Allah. Dia walaupun mengakui ini Tuhan Allah, dia kata, yang buat, tapi menyembah, dia pergi ke kuil, dia pergi ke temple. Maka itu tidak diterima walaupun dia mengatakan yang mencipta langit bumi adalah Allah. Maka kita sebagai orang Islam, rububiyah, uluhiyah ni nak kena selari. Siapa yang mencipta langit dan bumi? Allah. Dan kau menyembah siapa? Aku menyembah Allah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Begitu. Jadi maka tuan-tuan yang mulia, bahawa memang ucapan itu mula dengan hati sejengkal saja, tetapi nak masuk dalam hati bukannya satu perkara yang mudah. Dekat sini saja kan, tetapi nak masukkan hati sahabat-sahabat, dididik, diajar, dibawa oleh baginda Nabi SAW untuk mujahadah tentang perkara ini, sehinggalah didikan Nabi SAW itu telah terzahir, terpancur di kalangan sahabat. Khabab itu di Bilal radhiyallahu anhu, Bilal Rabah dihempap dengan batu, disebut ahadun ahad, ahadun ahad. Allah, Allah yang esa, Allah yang esa. Mengakukan Allah, bahawa walaupun kau membuat mudarat ke atas diri aku, menghempap aku, tidak akan mendatangkan kemusnahan, kemudaratan, kecuali dengan izin Allah. Begitu. Jadi itulah insya-Allah kita usahakan atas kalimah tersebut. Dengan adanya kalimah ini, insya-Allah mudah-mudahan apabila kita mengusahakan lagi dan lagi, mudah-mudahan bila kita mati dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan perkara ni bukan main-main. Perkara ni bukannya main-main. Kan saya dah cerita semalam bahawa kalam kita, kematian kita ada rohani dan jasmani. Jasmani kita tak tahu waktu petangkah, waktu pagikah, waktu tidurkah, waktu jagakah, dikata hospital ataupun dikata rumahkah, di dalam masjid ataupun di rumahkah, di Madinah ataupun di Malaysiakah, itu jasmaninya. Rohaninya ni tadi yang kita tak tahu bagaimana pengakhiran kita. Jadi dulu saya dengar khabar, dengan cerita, satu cerita, dia ni anak angkat anak Cina, di apa dipanggil tu, diambil jadi anak orang Islam lah, di sebagainya, dilalahnya tidak dibinkan, dinasabkan pula kepada bapa angkatnya. Bapa ni namanya Sami Choyo, orang tu diletakkan Rahim bin Sami Choyo. Wahadi tu anak angkat, dinasabkan kepada bapa angkatnya pula. Mana boleh. Sedangkan kita Rasulullah tu dulu kan dia ada, apa dipanggil tu, ada anak angkat dia Zaid, betul. Jadi bila diletak Zaid bin Muhammad, Allah tegur. Dan bila Allah Ta'ala tegur, maka tuan-tuan yang mulia, apa yang berlaku? Orang ni dilatih, budak ni tu sampai jadi ustaz. Dilatih sampai ustaz. Tapi kerana Allah Ta'ala dilalahnya, kerana dia pun menyedari perkara ni, dia ni tak betul. Dia letakkan nama bapa dia bukan bapa yang sebenar. Dilalahnya tu lah, dia letakkan bini pula bapa angkatnya. Bila dia mati tu, hayya, boleh cakap hayya pula dilalahnya tu. Wahal ustaz tu, dia begitu
Sebabnya tu kerana nasab dia tu tak betul, ke Allah Ta'ala tutup kalimah dia macam tu. Jadi dia bukan kerana main tuan-tuan. Jadi kan dulu masa saya baru ikut tabligh tu, orang selalu bercakap, menceritakan lori Petronas bawa minyak, lori pasir bawa pasir, bertembung. Yang minyak keluar minyak lah, yang pasir keluar pasir lah. Takkan yang minyak keluar pasir, macam minyak. Kan? That is possible, that is impossible kan. Fitrahnya kan. Jadi apa yang terkandung di hati tuan-tuan keluar. InsyaAllah tuan-tuan ya. Sama Iman dan malam ini bersyarat. Esok kalau umur panjang boleh kita bersambung lagi lah tuan-tuan. Nanti sambung lagi lah ya. InsyaAllah. Kita tentang kalimah ni, siapa orang yang boleh mengucapkan, kita sambung lagi lah kan. Kalau cerita nanti tak disambungkannya, nanti tuan-tuan tak datang musrah pula kat surau doktor kan. Nanti lepas ni kita sambung lagi lah insyaAllah di kalau ada sumur di dadang, boleh saya menumpang mandi. Kalau umur panjang, kita boleh bayar lagi lah insyaAllah ya. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi.